satisfied. We're winners. Give one reason to come alive. Stand up tall. Selamat petang. Bolehkah saya temu ramah anda untuk sambutan Hari Deepawali? Selamat petang. Boleh. Okey, siapakah nama saudara? Nama saya Kartik. Berapakah umur saudara? Saya berumur 14 tahun. Saya seorang pelajar sekolah menengah kebangsaan Munshi Ibrahim Labis. Okey, apakah konsep atau apakah konsep sambutan Hari Deepawali ini? Yang saya faham dengan konsep Hari Deepawali ini ialah pesta cahaya. Pada hari tersebut di sekitar rumah akan dipasang lampu dan terang dengan cahaya. Sambutan ini disambut setahun sekali, iaitu pada bulan November. Sambutan ini memang seronok. Masyarakat Indo memang seronok menyambut perayaan ini. Okey, apakah tujuan sambutan ini? Tujuan sambutan ini ialah untuk membuang keburukan dan membawa kebahagiaan kepada kaum India. Segala keburukan akan terlepas dari seseorang pada hari itu. Malah, kebahagiaan akan muncul dalam kehidupan seseorang pada hari itu. Upacara minyak mandi dilakukan untuk membuang nasib yang tidak baik dan menyingkir kejahatan dalam kehidupan. Upacara mandi minyak ini wajib dan harus dilakukan oleh kaum India pada pagi hari Deepawali. Adakah amalan nilai murni adat masih diamalkan oleh kaum Hindu pada masa sekarang? Ya, masih diamalkan. Amalan ini masih diamalkan oleh kaum India. Malah, generasi muda sangat peka dan mengamalkannya. Mereka sangat seronok menyambut perayaan ini. Adat resam ialah simbol bagi sesuatu kaum. Contohnya, pada hari Deepawali, masyarakat Hindu akan bermandi minyak. Selepas itu, mereka pergi ke koin untuk bersembahyang. Mereka juga makan bersama-sama dengan keluarga. Pada hari tersebut, mereka mengunjungi saudara mara dan kawan-kawannya pada hari itu. Okey, soalan terakhir ialah, adakah sambutan Hari Deepawali ini perlu diteruskan pada masa akan datang? Ya, perlu diteruskan kerana generasi muda yang akan datang dapat mengenal adat resam kaum Hindu. Okey, sekian, terima kasih saudara. Ya, terima kasih. Selamat tengah hari Puan Reva. Terima kasih kerana memberi kerjasama untuk saya temu bual tentang sambutan Hari Deepawali. Apa perasaan Puan ketika menyambut Deepawali? Okey, ketika menyambut Deepawali itu perasaan saya sangat gembira kerana dapat peluanglah untuk berkumpul dengan ahli-ahli keluarga saya, dan setahun sekali saja kita menyambut Deepawali. Memang rasa seronoklah dengan baju baru, dengan macam-macam kuih yang dihidangkan dan perasaan menghiaskan rumah. Memang seronoklah, rasa seronok sangat. Okey, soalan kedua saya, boleh Puan Reva ceritakan tentang rentetan peristiwa untuk menyambut hari Deepawali tersebut? Apa dia cerita peristiwa? Bermula dari awal pagi. Biasanya hari pertama Deepawali itu kita kena mandi dengan minyak. Ya. Maksudnya kita minyak tu semua ahli keluarga lah kena mandi dengan minyak. Ini menandakan hari baru untuk menyambut Deepawali. Dan selepas tu
memakai baju baru dan mendapat restu lah, maksudnya daripada ibu bapa, dan sembahyang di rumah, lepas tu terus pergi ke kuil lah, sembahyang di kuil bersama dengan ahli keluarga. Dan selepas tu dengan ahli keluarga lah di rumah, kita berseronok di rumah lah. Ada yang balik kampung. Aktiviti ziarah tu berlaku semasa bila? Aktiviti ziarah menziarahi itu akan berlaku biasanya terpulang pada keluarga masing-masing lah. Ada yang sebelum hari Deepawali dah balik kampung, ada yang petang tu akan menziarahi ahli keluarga mereka, dan dia akan berterusan lah untuk beberapa hari. Ya, biasanya sambutan tu hari pertama yang lebih meriah lah daripada hari yang hari pertama memang meriah. ya. Apakah Dan biasanya hari sebelum tu pun akan meriah juga, kerana kami tidak dapat melupakan nenek moyang kita lah yang telah meninggalkan kita kan. Kita akan sembahyang untuk mereka juga. Apakah Puan melihat berlaku kemerosotan nilai amalan sambutan Deepawali pada masa kini berbanding dengan zaman kanak-kanak Puan Reva? Okay, saya masih ingatlah zaman kanak-kanak saya, di mana ibu bapa saya akan suruh mandi dengan minyak kan setiap pagi tu. Tapi sekarang zaman the culture lah, sekarang dah semakin pupus. Kerana budak-budak sekarang pagi-pagi mereka tak suka mandi rambut, kerana sehari sebelum tu dah set rambut lah. So mereka tidak suka mandi rambut lah pada pagi tu lah. Sebenarnya ini adalah tak elok lah, kerana kita ikut adat kita dan lupa adat kita. Dan biasanya kita kena memakai pakaian tradisional pada hari Deepawali. Memang dah masih kecil tu saya memang ingat lah, bapa saya selalu beli pakaian tradisional kan, dan selalu saya pakai. Tapi sekarang punya budak-budak sekarang tak suka dah pakai pakaian tradisional. Mereka lebih suka pakai jeans lah, figure hugging blouse. Walaupun pada hari Deepawali pergi ke kuil pun ada yang tidak memakai pakaian tradisional. Mereka lebih suka pakai jeans dengan tops apa-apa. Tapi bukan semua bilangan macam tu ya. Tetapi ada keluarga yang masih mengikut juga pakaian tradisional dan mandi dengan minyak. Masih ada yang memang mengikut adat-adat ini. Okey, Cik Renuga, terima kasih kerana memberi kerjasama, kerana sudi ditemu bual. Apa perasaan saudari ketika menyambut Hari Deepawali? Perasaan saya seronok lah. Saya akan merasa sangat gembira ketika menyambut Deepawali, sebab sambutan Deepawali setahun sekali je. Jadi bila ada sambutan ni, kita boleh berjumpa dengan ahli keluarga, saudara mara, kawan-kawan semua. Jadi bila ada perjumpaan tu, kita akan rasa sangat seronok lah. Boleh berkongsi cerita, boleh rasa makanan yang sedap, lepas tu boleh pakai baju baru. Jadi perasaan yang amat gembira lah. Okey, pada pandangan Cik Renuga, apakah tujuan sambutan ini diadakan? Tujuan Hari Deepawali ini diadakan ialah untuk memperingati hari kejayaan Dewa Krishna membunuh makhluk jahat, iaitu bernama Naragasura. Naragasura ni telah banyak menyeksa penduduk, dan pada hari kematiannya beliau telah berpesan, Naragasura telah berpesan kepada rakyat supaya menyambut dan mengingati hari tersebut sebagai hari kemusnahan ataupun hari kejatuhan kejahatan. Jadi masyarakat India percaya dengan menyambut hari Deepawali ini, kita dapat mengingati dan menyambut hari di mana kebaikan boleh sentiasa menentang kejahatan. Jadi itulah simbolik kita menyalakan pelita tu ialah sebagai menyambut kebaikan. Okay. Biasanya pada hari sambutan Deepawali, apa yang Cik Renuga lakukan? Hari sambutan Deepawali, okey, sebenarnya sambutan Deepawali ni bermula sehari sebelum Deepawali. Jadi sehari sebelum tu ahli keluarga akan bersedia untuk
mengadakan upacara sembahyang pada waktu malamnya, untuk memperingati orang-orang yang telah meninggal dunia. Contohnya ahli keluarga kita, kalau ada yang meninggal dunia, kita akan meletakkan gambar mereka di satu sudut dan kita akan memasak makanan kegemaran mereka dan mempersembahkannya di hadapan gambar mereka lah. Maksudnya kita menyediakan makanan untuk orang-orang yang telah meninggal dunia dan kita akan berdoa dan sembahyang untuk meminta inilah mereka menjaga keluarga kita sekarang. Jadi lepas tu pada malamnya kita akan mula membuat kolam iaitu hiasan di hadapan rumah. Kadang-kadang kita akan buat pagi Deepawali tu pun boleh, ataupun malam tu kita dah mula menyediakan kolam tu dengan beras ke, ataupun kadang-kadang kita boleh guna tepung. Okey, dan pada hari Deepawali tersebut, seawal pagi lah sebelum matahari terbit, kita akan bangun awal dan biasanya orang tua di rumah kita, contohnya ayah atau ibu, mereka akan mengurut kita dengan minyak bijan sebelum mandi. Jadi fungsi urutan tu dia kata kita mandi minyak ni adalah untuk menyediakan diri kita untuk tahun baru. Maksudnya tahun kita nak menyambut kebaikan, jadi badan kita pun kena bersedialah. Sebab tu ada urutan minyak. Lepas tu kita akan mandi, mengenakan pakaian baru dan berkunjung ke kuil untuk sembahyang. Lepas upacara sembahyang, kita akan balik ke rumah dan kita macam biasa, macam semua ahli keluarga akan meminta restu daripada orang yang tua di rumah. Contoh ada nenek atau datuk atau ibu bapa, kita akan sujud di kaki mereka dan meminta restu. Pada masa tu biasanya ibu bapa akan memberikan kita ampau lah, duit raya masa tu, dan kemudian baru kita akan duduk bersama dan makan sarapan bersama keluarga. Dan kemudian baru akan bermulanya ziarah menziarahi. Kita akan beri makanan kepada jiran, menjemput jiran datang ke rumah dan seterusnya sampai ke malam. Jadi bergantung kepada keluarga tu. Kadang-kadang ada keluarga yang akan balik kampung dan kadang-kadang kita akan buat open house, rumah terbuka. Macam itulah sambutannya. Okey. Satu soalan lagi saya nak tanya, bagaimana perasaan Cik Renuga ketika menyambut hari Deepawali semasa kecil berbanding dengan sekarang? Semasa kecil, seingat saya rasa sambutan Deepawali masa saya kecil dulu lagi meriah, saya rasa. Sebab dulu ada, macam mana nak kata, pada masa zaman saya kecil-kecil, saudara mara semua sangat rapat. Mereka akan datang berkunjung ke rumah nenek. Mesti setiap tahun wajib semua orang akan datang berkunjung di rumah nenek dan menyambutnya bersama-sama. Tapi semakin besar ni saya boleh nampak masing-masing keluarga masing-masing akan menyambut di rumah masing-masing. Jadi kurang sikit jalinan tu lah, kurang sikit macam mana nak kata, silaturahim antara ahli keluarga sekarang ni. Masing-masing ada sambutan masing-masing, akan buat rumah terbuka. Jadi tak tentu boleh jumpa semua ahli keluarga pada satu-satu masa. Lepas tu tentang persiapan juadah makanan tu, dulu nak buat kuih raya ke apa, semua ahli keluarga termasuk makcik ke nenek, semua orang akan duduk bersama dan buat bersama-sama di satu rumah dan kemudian agihkan kepada semua rumah. Maksudnya semua akan bekerjasama buat serentak. Jadi masa sekarang ni kita tengok macam masing-masing akan buat juadah masing-masing, dan sekarang lagi cepat mereka akan terus pergi ke kedai dan beli murku, beli semua kuih raya lah, terus beli sehari sebelum Deepawali. Itulah yang saya rasa macam kurang meriah sedikit lah. Apakah pada pandangan Cik Renuga, amalan-amalan yang dilakukan semasa hari sambutan Deepawali perlu diteruskan atau bagaimana? Pada pendapat saya, amalan ni perlu diteruskan. Walaupun zaman dah berubah, kita dah semakin sibuk dengan kerja, tapi saya rasa amalan-amalan ni perlu diteruskan untuk generasi seterusnya. Sebab benda ni perkara yang kecil tapi membawa makna yang besar. Okay, jadi dengan mengamalkan benda-benda ni, jadi anak-anak muda sekarang dia akan ada kesedaran tentang
budaya kita, adat kita, kepercayaan kita semua. Okey, terima kasih.